Bayangkan kalau pemimpin Sabah kita sebenarnya lebih setia kepada Kuala Lumpur daripada rakyatnya sendiri. Adakah Sabah sudah jadi jajahan politik modern? Dan lebih mengejutkan, kenapa kenyataan fikir seperti Sarawak dari seorang menteri kanan disifatkan sebagai satu penipuan politik? Pada video kali ini kita akan bongkar segalanya dari penyerahan hak Sabah kepada pengkhianatan politik dalam diam. Semua dalam satu pendedahan yang pasti akan membuatkan Anda berpikir dua kali tentang siapa sebenarnya yang kita pangkah selama ini. Salam sejahtera semua dan selamat datang ke channel ini Current Sphere MY. Baru-baru ini, kenyataan Datuk Masidi Manjun bahwa kalau mahu jadi seperti Sarawak, kita mesti berpikir seperti rakyatnya, mendapat perhatian ramai. Tapi bagi Presiden Gerakan Advokasi Perubahan Sabah, Daniel John Jambun, kenyataan itu bukan sahaja tidak bermakna, malah cuba mengaburi mata rakyat daripada kegagalan besar GRS mempertahankan autonomi negeri Sabah. Daniel dengan tegas menyatakan Sabah tidak akan jadi seperti Sarawak kerana GRS langsung tidak bertindak seperti GPS. Apakah maksudnya? Sarawak memiliki kekuatan politik yang kukuh kerana mereka berani menolak pengaruh parti-parti dari Malaya. Kerajaan negeri Sarawak ini diterajui sepenuhnya oleh GPS. Tiada campur tangan UMNO, tiada Bersatu, tiada DAP ataupun PKR. Sedangkan di Sabah, GRS dengan mudah menyerahkan kuasa kepada parti-parti dari Malaya. Parti yang dulu menindas Sabah kini diberikan tempat semula melalui pintu belakang, kononnya demi kestabilan. Masidi sendiri masih berada dalam kerajaan yang didukung oleh Pakatan Harapan, parti yang jelas berpusat di Semenanjung. Jadi persoalannya, adakah kenyataan beliau mengenai pemikiran seperti Sarawak itu satu lawak politik semata-mata? Mari kita lihat contoh tindakan. Apabila Petronas enggan mengiktiraf hak Sarawak terhadap hasil minyak dan gas, kerajaan negeri pimpinan GPS terus membawa kes ini ke mahkamah dan menang. Malah mereka berjaya memperkenalkan Petros, syarikat minyak negeri yang kini mengutip hasil sendiri melalui cukai jualan petroleum. Sarawak kini mengutip berbilion ringgit setiap tahun hasil dari keberanian itu. Apa pula reaksi GRS bila Sabah menghadapi isu yang sama? Tiada. Sunyi sepi. Malah mereka memperlekeh mana-mana pihak yang cuba menuntut hak. Ironinya, mereka kini bangga dengan hanya memiliki 25% equity dalam satu projek Petronas di Sabah. Seolah-olah itu adalah satu kejayaan yang besar. Sedangkan Sarawak sudah pun memiliki hak penuh dalam urus tadbir hasil petroleum mereka. Masidi juga mendakwa bahwa kestabilan adalah kunci kejayaan Sarawak. Tetapi Daniel John Jambun menyanggah naratif ini. Menurutnya, kestabilan Sarawak datang daripada maruah politik dan autonomi sebenar, bukan ketundukan. GRS menggunakan istilah kestabilan untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka sebenarnya menggadaikan hak Sabah demi kelangsungan kuasa. Kita juga tidak boleh lupakan isu utama politik Sabah. 16 ketua menteri dalam tempoh hanya beberapa dekad. Tetapi siapakah puncanya? Ia bukan semata-mata kerana budaya lompat parti, tetapi kerana kewujudan kerajaan-kerajaan yang dibentuk melalui pakatan belakang tabir dengan parti-parti Malaya. Budaya ini berakar umbi dalam GRS sendiri. Mereka bukannya penyelesaian, malah adalah sumber kepada ketidakstabilan politik Sabah. Daniel John Jambun juga menyeru agar kita meneladani kepimpinan Sarawak yang dilihat berintegriti, berani dan konsisten mempertahankan kepentingan negeri. Bukan seperti pemimpin Sabah yang sibuk melindungi kroni dan membina empayar politik sendiri. Kalau betul mahu jadi seperti Sarawak, maka pemimpin Sabah perlu ada keberanian untuk berkata tidak kepada Putrajaya bila hak negeri dipijak. Kita tidak mahu lagi menjadi negeri yang hanya tahu merayu. Kita perlu menjadi negeri yang menuntut dengan suara yang lantang, seperti Sarawak.
Jelasnya lagi, kenyataan Masidi itu hanyalah satu cobaan untuk mengalih perhatian daripada isu yang sebenar, yaitu kegagalan GRS membela nasib Sabah. Kerajaan yang diterajui oleh GRS sekarang ini bukan sahaja tidak berani menuntut hak Sabah, malah kelihatan lebih patuh kepada kehendak Putrajaya. Sarawak sudah lama bergerak ke hadapan. Mereka menunjukkan bahwa negeri Borneo boleh berdiri teguh dengan hak dan maruah, tetapi Sabah masih lagi menjadi penumpang, masih menunggu isyarat dari Kuala Lumpur. Jadi persoalannya, adakah pemimpin Sabah kini benar-benar mewakili suara kita, ataupun sekadar menjadi alat politik pusat? Adakah kenyataan seperti fikir seperti Sarawak hanya sekadar retorik kosong, sedangkan tindakannya penuh dengan kompromi dan ketundukan? Beranikah Sabah untuk menolak budaya politik penjajahan ini dan membina masa depan yang lebih bermaruah? Atau kita akan terus tenggelam dalam kestabilan palsu yang sebenarnya menelan maruah dan hak kita sedikit demi sedikit? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, kawan-kawan. Adakah Anda rasa GRS sudah hilang arah? Patutkah Sabah mencontohi GPS bukan sekadar dari segi pemikiran, tetapi juga dari segi tindakan? Baiklah sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan politik yang tidak disaring. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja, kita jumpa lagi di dalam ulasan yang seterusnya. Terima kasih semua.